المقربين وأن تطلق به عن ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وبعد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Jadi malam ni kita masih lagi membicarakan kategori jihad yang ketiga, iaitu jihad dengan tangan dan diri. Muka surat yang ke-67, gambaran yang ketiga. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah ta'ala fi ummatin tubla illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun ya'khuzuna bi sunnatihi ويقتدون بأمره ثم أنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. Yang bermaksud, tidak ada mana-mana nabi yang diutuskan sebelumku kecuali ada di antara umatnya yang menjadi pengikut-pengikut yang setia dan sahabat-sahabat yang mengikut sunnahnya, yakni ajarannya, dan mematuhi perintahnya. Tetapi selepas mereka akan berganti beberapa generasi yang memperkatakan dan tidak melaksanakan apa yang mereka katakan itu, akan mengerjakan perkara-perkara yang mereka tidak disuruh. Sesiapa yang berjihad menentang mereka dengan tangannya, maka dia adalah seorang mukmin. Sesiapa yang berjihad menentang dengan lidahnya, maka dia adalah seorang mukmin. Dan sesiapa yang berjihad menentang mereka dengan hatinya, maka dia adalah seorang mukmin. Selain daripada itu, tidak ada lagi iman, walau sekecil biji sawi. Dalam hadis ini kita faham, orang yang ditentang itu bukannya orang yang kita katakan dari kalangan bukan Islam, tapi di kalangan orang-orang Islam juga. Tapi mereka sudah melakukan suatu perkara yang bertentangan dengan agama. Pertamanya, bercakap sesuatu yang mereka tidak amalkan. Mereka mungkin bercakap mengenai Islam, tetapi mereka sendiri tidak mengamalkan Islam. Dia cerita pasal amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi mereka sendiri yang melakukan mungkar, mereka sendiri yang mencegah ma'ruf.
Malahan mereka mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh, membawa perkara-perkara yang bid'ah dalam agama, mengubah hukum Allah. Mereka mengubah hukum Allah. Macam zaman hari inilah. Yang kita lihat hukum Allah, enactment syariah kononnya kalau ditangkap berkhalwat hanya didenda sebanyak 5,000, sebatan 6 kali, penjara 5 tahun. Ini semua perkara yang tidak adalah hukum syarak segi asalnya. Kecuali kalau namanya ta'zir lah. Kan? Kecuali nama ta'zir. Kalau disabitkan ia kesalahan, benar-benar ia melakukan zina tu takkan 6 kali sebat. Tapi betul lah Nabi kata, ada di kalangan mereka itu nanti melakukan perkara yang tidak disuruh. Oleh itu apa hukumnya kalau kita berjihad menentang mereka ni? Siapa yang menentang mereka dengan tangannya, dengan usahanya, dengan kuasanya, walaupun terpaksa menggunakan senjata bertempur dengan mereka, maka orang tu dikira orang beriman. Kalau dia tak mampu mencegah, menentang, berjihad menentang mereka itu dengan tangan, maka hendaklah berjihad menentang mereka itu dengan menggunakan lidah, bercakap, beritahu tentang agama kepada mereka, perkara yang hak, beritahu apa kesalahan mereka. Dan sesiapa yang tidak mampu juga menentang mereka itu dengan lidah, maka menentanglah mereka itu dengan hati, dengan perasaan benci. Jangan beri sokongan kepada mereka. Jangan beri sokongan kepada mereka, maka itu pun juga tanda orang mukmin. Tapi itulah iman yang paling kecil sekali, walaupun dikira sebesar biji sawi, dan tak ada lagi yang kecil daripada biji sawi lagi. Ni dia. Baik. Dari sebab itu di sini kita jelas menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharuskan secara umum kepada setiap orang mukmin supaya menjihad, maknanya menentanglah, berjihad menentang mereka dengan menggunakan tangan. Baginda juga mengharuskan bagi setiap orang mukmin supaya menghilangkan, maknanya menghapuskan mungkar dengan tangan, dengan kuasa, dengan kekuatan. Bagaimana sabda Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Sesiapa di antara kamu melihat suatu mungkar, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, hendaklah mengubah dengan lidahnya. Dan jika dia tidak mampu juga, hendaklah mengubah dengan hatinya. Demikian itu adalah selemah-lemah iman. Jadi di dalam hadis yang kita baca tadi yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maknanya bukan penentangan itu terhadap orang kafir yang menentang Islam saja, malahan orang-orang Islam yang sama-sama tidak mengamalkan Islam ataupun juga membuat perubahan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala juga mereka layak untuk ditentang. Tidak timbul soal orang Islam kata saya keliru lah ustaz, ini kan Islam lawan Islam, orang Melayu lawan orang Melayu. Dia sebenarnya bukan soal Melayu lawan Melayu, Islam lawan Islam, tapi soal hak lawan batil. Bukan soal lawan logo, bukan soal lawan warna, tapi soal hak dan batil. Dah kebetulan pula yang hak itu warnanya hijau, yang batil warnanya merah, maka warna juga memberi kesan kepada mana yang hak, mana yang batil. Jadi benda-benda itu dia kata bersangkut paut lah, kan? Termasuk lambang-lambang ni sekali. Orang yang tak suka kepada batil, dia tak suka kepada batil tu secara keseluruhan, secara syumul. Termasuklah dengan lambang-lambang, logo-logo, walaupun dapat payung free sekalipun. Ni dia, payung free sekalipun, tu kalau kita menghalusilah soal-soal. Ini kebatilan. Kau pergi angkat payung ni pun kau bukan pakai payung saja, bukan lindung panas dengan hujan je, bahkan kau mengangkat logo ni sekali, seolah-olah kamu redha terhadap mereka. Tu dia. Kalau orang yang faham, yang tak faham dia buat juga, nak buat macam mana kan? Ilmu dia setakat tu je, haid dengan nifas je. Ilmu yang dia belajar kat surau, bab kata kawan saya semalam daripada sebelah Hulu Selangor tu, kalau kat masjid sana ustaz sedih juga kata dia, sebab orang masih lagi belajar tu lah kitab fiqh,
Daripada bab taharah sampai haji. Putu patah balik 56 tahun tu ialah belajarnya tu. Tak dengar lagi kuliah-kuliah macam ni tuan-tuan. Jadi sebab itulah kita kena ambil kira juga macam mana kawasan-kawasan di Selangor ni bahagian hulu-hulu tu tuan-tuan nak kena masuk, nak kena ajar, kena didik orang ni tuan-tuan. Kena ada murabitun, kan? Murabitun ni orang yang betul-betul kerjanya pergi berdakwah tuan-tuan, dan mestilah ada sokongan, support daripada mereka walaupunlah bentuk financial, sebab manusia ni hidup zaman tuan, kewangan tu bukan matlamat tapi satu alat. Perlu diberi bantuan pada mereka untuk menyebarkan Islam kepada orang Islam. Menyebarkan Islam pada orang Islam tu. Kan, bukan pada orang kafir, pada orang Islam dulu yang tak faham lagi tuan. Ni tu kisah mana ulu-ulu di Selangor. Tu belum lagi kisah dekat Orange River. Kan? Orange River. Macam mana tadi dalam doa solat di betul tu kan, lepas solat kan kita doakan Allahumma ansuril mujahidina fi Orange River. Orange River tu bahasa Jawa lah. Kan? Bahasa orang putihnya Sungai Limau lah. Ni perjuangan di Orange River. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Islam ni sudah tersebar tuan-tuan, maka kuatlah Islam tu tuan-tuan. Dengan apa dua cara penyebarannya itu, maka terhapuslah yang batil, maka tertegaklah yang hak itu. Kerja-kerja Islam ni tuan-tuan kita mesti sokong. Kita tak boleh menentang. Kalau kita menentang, macam mana Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, maknanya walaupun para Nabi itu ada hawariyunnya, pembantu dia, ada ashabnya, ada penyokong dan pendokong dia kan. Tapi selepas saja golongan hawariyun dan ashab itu, maka jadilah golongan-golongan yang mubtadi'un. Mereka yang sudah mereka cipta. Agama itu mengikut kehendak naluri kepala otak mereka ataupun akal mereka, atau mengikut adat resam mereka, mengikut kehidupan budaya yang ada di sekeliling mereka, menyebabkan mereka itu sesat. Maka orang yang dipanggil hawariyun, dipanggil ashab, orang-orang yang mujahidun dan murabitun ini, mereka hendaklah bangun menentang mereka. Jangan diam. Menentang tu tak mesti ambil kayu katok sampai mati. Tu jangan silap faham. Maknanya kalaulah kemungkaran tu mereka buat, maka ambillah barang-barang mungkar itu, maka hapuskanlah, perbetulkanlah mereka. Kalau tak sampai tahap begitu pun, paling kurang pun inilah kita buat. Bercakaplah pasal Islam di mana jua kita berada, dan termasuk juga dalam kita menulis, sama ada dalam artikel-artikel buku, dan juga zaman sekarang lagi canggih adanya Facebook, Twitter dan seumpamanya. Maka ni semua tugas menyampaikan, walaupun bentuk lidah tu lidah yang bertulis, ada lidah yang bersuara, ada lidah yang bertulis. Termasuk juga yang paling common sekali, menentang dengan hati. Tak setuju tuan-tuan. Bila hati menentang tu, maka dia tak suka dengan puak-puak yang batil, itu yang sampai nak pakai payung dia pun tak sanggup. Baik keluar RM10 beli payung sendiri. Ni dia. Itu bagi yang faham ni. Kalau tak faham, bawa juga dia. Ni dia. Faham tu kan? Faham? InsyaAllah. Kalau tak faham juga tak dapat, dia nolong pun naik ceramah. Yang keempat, kata ahli-ahli fiqah Hanafi. Pada dasarnya seseorang yang melihat seseorang Islam berzina, maka dia boleh membunuhnya. Berat tu. Dia kena mengaji kitab macam-macam, tengok dia berbincang ni, dia bincang. Tu kalau kata ahli fiqh Hanafi. Berdasarkan ini, maka orang-orang yang secara terang-terang melakukan kezaliman, al-mukabiru bizulmi, maknanya terang-terang melakukan kezaliman, mungkin ragut orang, bunuh orang, sepak tendang orang umpamanya, perampak, qata'ut tariq, depan mata orang dia merompak. Sekarang dia depan mata, kan macam yang kena rompak dekat band tu kan. Yalah, walaupun kita kata ni bukan cerita pasal hukum menyiar gambar, saya tak nak tentuh bab tu. Ceritanya terang-terang depan mata juga kan. Orang tengok CCTV pun ada. Pemeras ataupun sahibul muksi. Mana pemeras sahibul muksi? Pengutip cukai. Muksi ni dalam istilah bahasa Arab, cukai yang dikutip secara rambang. Orang kaya kena bayar, orang miskin kena bayar. Pegawai tinggi kena bayar, pegawai rendah kena bayar. Kerani tinggi kena bayar, pion kena bayar.
Orang PAS kena bayar, orang UMNO lagi kono bayar. Pembangkang, penyokong semua kena bayar. Tu mana al-muks. Tapi kita kurang didedahkan istilah-istilah macam ni. Kita tahu cukai-cukai je. Dalam bahasa Arab cukai ada panggil daribah, ada panggil al-muks. Al-muks maknanya ulama kata mereka yang mengutip cukai rambang. Ini dosa-dosa besar dipanggil. Jadi siapa yang menyokong orang yang mengutip cukai rambang, termasuklah penyokong dosa-dosa besar, sekian dimaklumkan. Walaupun poi haji itu 10 kali, umrah 1000 kali, tapi tetap juga tu taubat dia Allah tak terima sebab dia masih lagi continue buat dosa. Sebab apa dia buat dosa? Sebab dia jahil. Sekarang ustaz dah bagi tahu. Maka kalau dia tak ikut lagi, tu nama dia koreh kepala. Koreh kepala ni namanya mustakbir, sombong. Sekian dimaklumkan jugalah. Ni dia. Nak macam mana dah bagi tahu? Saya dah lepas sisi Allah Ta'ala. Dah bagi tahu. Kalau tak terang ni dah terang-terang cakap. Dan seluruh pelaku-pelaku zalim, biarpun ke atas perkara kecil, hendaklah dihukum perkara kecil. Walaupun yang disepaknya budak kecil tepi jalan. Tak salah, kecil nampak kan. Padahal kita kata itu kecil je tapi zalim. Baik. Dia kata hendaklah dihukum, dan seluruh pelaku-pelaku kesalahan besar, dosa besar lah, dipanggil al-kabair. Itu dia kata tadi, termasuk yang berzina jelas depan mata. Pembantu-pembantunya, orang tu dia kerja membantu untuk melakukan dosa dan maksiat. Dia tak buat tapi dia bantu je. Tukang sekongkol, tukang subahat. Dan pelaku ke atas kerosakan as-su'ah, termasuklah vandalism, merosakkan harta awam, adalah boleh dibunuh, dan orang yang bunuh tu mendapat pahala. Berat kan? Tu kalau ikut mazhab Abu Hanifah lah. Kita ni ikut mazhab Abu Hanifah. Tak boleh ustaz, kita kat Malaysia, kita mengamalkan mazhab Syafi'i. Habis yang kau buat kenduri arwah tu, mazhab mana yang kau ikut? Mazhab Hanafi lah tu. Kenduri arwah pasal syuru makan, ikut Hanafi. Bab mencegah kemungkaran, patah balik Syafi'i. Betul pandai kata orang Melayu ni tak boleh talfik mazhab. Bab makan kau ikut mazhab lain. Ni bukan sinilah, tempat lain. Kan? Sekian dimaklum kan. Ni dia. Itulah. Jadi orang buat persidangan mazhab-mazhab kat Negeri Sembilan, betul dia kata dia. Pada hakikatnya kita mengaku tak ada mazhab pun memang ikut mazhab. Memang itu biasa. Mazhabnya kita ambil pandangan-pandangan ulama. Sama je mana-mana pun. Jangan kata tak mengaku. Kita mengaku, kita ambil. Kadang-kadang kita pun campur-campur juga kan. An-Nasihi telah mengeluarkan fatwa bahawa wajib membunuh setiap mu'zi, pengganggu. Orang yang mengganggu orang. Katakan dia merempit tengah-tengah jalan, ganggu orang lalu, ganggu dara orang, ganggu orang. Ataupun kita dengar dalam WhatsApp orang bagi tahu kan, dekat highway naik 10 orang motor, himpit kereta, merompak. Ini kalau katalah orang tu dah geram sangat, dia tahu dah memang orang ni kerja merompak, dia buat kereta laju, dia pergi langgar budak motor sampai melambung, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ikut pada mazhab Hanafi dalam kitab An-Nasihi ni, mana dapat pahala. Sebab matinya orang tu, maka berakhirlah kejahatannya. Faham tak? Dia tak mudarat ke orang lain. Tu dia. Tapi kau nak buat boleh pakai kereta buruk-buruk lah. Kan? Kau pakai Merc sayang ke Ustaz? Dia melambung atas cermin pecah kan, susah juga kan. Ini dia. Ni dia. Tapi kalau buat mahkamah dengan babik saya lah. Buat kitab ni kan. Tapi confirm kalah sebab kita sekular negara kita tuan. Kita negara saya sekular, dia tak pakai kitab ni. Kalau ke Saudi mungkin boleh kot. Buat kitab sekali kan. Pasal dia tak ada enactment, dia semua ikut kitab-kitab je. Dia gitu pula, dia tak ada draft. Saudi apa yang saya dipaham lah, dia tidak ada draft. Kita bawa hujah dalam mahkamah, kita menang buat nama-nama kitab ni insya-Allah. Tu dia. Kalau kita buat kat sini tak boleh, dia sibil apa-apa sikit sibil. Kan? Nampak kan? Bila Islam tu tertegak, orang nak buat jahat tak berani. Kan? Tak macam dekat Brunei gitulah, bila diisytiharkan laksanakan hukum hudud dan qisas. Cerita mengenai pembangunan dah lapuk tuan-tuan. Kita balik kampung cakap orang kampung tu dah lapuk dah. Komunis pada pembangunan. Kapitalis dekat barat pada pembangunan. Minta mak cakap lah kan, babi hutan pun reti buat pembangunan. Dalam hutan tu kan, dia pun buat highway juga. Orang asli boleh buat rumah atas
Atas pokok. Kita buat runtuh, dia buat elok je. Pembangunan ni tak payah cerita tuan-tuan. InsyaAllah dalam akhir kitab dia kata ni, pembangunan datang lepas mana pemimpin tu jaga akidah, jaga Islam. Jangan bimbang. Datang sendiri. Bangunan ni duit je. Duit itu pakar, tolong buat kerja. Habis. Tapi nak cari negara yang melaksanakan Islam secara syumul, mana ada? So kita membezakan kita dengan orang kafir. Kan? Negara orang Islam ada PM, negara orang kafir ada PM. Negara bukan Islam ada highway, kita ada highway, mereka ada MRT, kita ada MRT, mereka ada kereta api laju, kita kereta api laju, itu je. Cuma bezanya mereka ada kapal selam yang boleh menyelam, kita tak boleh lagi. Bukan tak boleh langsung, belum lagi. Kan? Itu je beza dia. So, maknanya nak cari yang melaksanakan Islam secara syumul mana tuan-tuan. Ini dia, kita yang kena mulakan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Bila kita faham ummah wasata, Allah lantik kita, engkaulah umat wasata. Umat wasat, umat paling baik. Ini tak dia faham wasatiyah pakai selendang nampak remos. Sederhana. Tidak berpurdah, tidak tudung labuh tapi pakai selendang nampak remos. Itu silap dia. Tapi ulama-ulama tu mana? Tidak. Itu yang payah. Kan? Besok dah pencet, bolawan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Kamu besok jadi saksi pada orang. Ini Islam yang si Islam suruh, ini dia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ke akhirat besok pun Rasulullah mengaku, ini umatku. Kau lah laksanakan Islam macam mana aku nak. Ni kau orang buat Islam ikut kau punya spek, bukan ikut spek Allah dan Rasul. Ini dia. Jadi, besok Nabi tak mengaku umat, dah nyosal. Kan? Dia pun mengaku, ya Rasulullah, dulu aku, apa yang aku tak buat. Kan? Aku tolong orang pergi haji. Siapkan kapal terbang. Hantar dia pergi sampai balik. Aku siapkan tabung mereka. Aku managekan duit mereka. Aku managekan muasasah untuk mereka. Tapi Nabi kata, no way, sorry lah. Sebab Islam yang kau buat, cara kau tak ikut cara aku. Kalau ikut bagi makan, bagi minum orang pergi haji, bagi minum zam-zam, bangunkan Masjidil Haram semua tu, orang musyrikin dah buat dah. Nampak tak? Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhiri wa jahada fi sabilillahi la yastawuna indallah. Adakah sama bagi minum orang pergi haji dengan air zam-zam, mengimarahkan Masjidil Haram dengan orang beriman pada Allah dan hari akhirat dan berjuang pada jalan Allah, la yastawuna indallah. Tak sama. Sebab hebatnya iman, hebatnya jihad, walaupun tak dapat nafikan, jaga jemaah haji, bangunkan Masjidil Haram, kerja kebajikan juga. Tapi tak boleh lawan dengan kerja jihad yang beriman kepada Allah dengan hari akhirat. Itu tingginya melaksanakan Islam di sisi Allah Ta'ala ni tuan-tuan. Setakat nak cerita, buat masjid. Dekat Guangzhou pun ada masjid tuan-tuan. Dekat Beijing ada masjid. Singapura ada masjid tuan-tuan. Ada fakulti bahasa Arab dekat Jepun. Ada pengajian bahasa Arab dekat China, dekat Eropah ada tuan. Kat kita ada juga. Sekolah tahfiz berlambat-lambat kat negara barat, dekat negara matahari terbit. Dekat kita pun ada, tapi nak laksanakan Islam secara syumul mana ada. Baik. Di dalam syarah Al-Wahbaniyah menyebutkan caranya dengan membuang negeri. Orang-orang yang melakukan kerosakan ini tangkap buang negeri. Maknanya kalau katakan contohlah kan, orang yang membahayakan orang lain ni ditangkap, dibuang negeri. Tapi sekarang dah terbalik. Yang tukar repot tu pula kena buang negeri. Kalau kata perasuah ni kita katakan bahaya. So orang yang repot ni makan rasuah, dia pula yang kena buang negeri. Kan terbalik tu kan. Ni bukan Malaysia, ni Australia. Menyerang rumah mufsidin. Orang yang buat kejahatan, rumah tu tempat minum arak, main judi. Kan? Atau seumpama dengannya itu, maka diserang rumah itu, mengeluarkan mereka dari rumah dan meruntuhkan rumahnya, dan boleh menjahanamkan tempat-tempat arak. Kalau dia minum arak dalam rumah tu, rumah-rumahnya pun sekali terlibat. Bukan sekadar tempat minumnya, rumah-rumah sekali kena hancurkan. Sebab apa? Dengan rumah itu menjadi sokongan untuk orang berlindung diri minum arak. Jadi kalau kita belajar kitab-kitab ni, mana kita nampak kan yang orang buat, yang letupkan kat Bali kan, buat rumah disko kan. Kalau kita dengar, kalau dua kitab kita baca, macam orang tu salah. Kitab apa? Kitab Utusan Malaysia dengan Berita Harian. Pasal kan? Dia kata saja kitab ni kita nampak kan. Tu.
Tu saya kata dengan kawan saya, korang dengan tuduh orang tu bukan, pergi bahas dengan dia. Korang tak berani bahas dia pada kitab dia sendiri. Ya, itu saya tanya sendiri, tak boleh buat gitu tu. Ya, ada kitabnya, dia cakap kan. Bukan kita main terus, bukan langsung ditabrak kan. Bukan terus dilanggar je kata dia. Peringkat pertama, 2, 3, 4 semua ikut step tuan. Bagi nasihat daripada peringkat orang awam, peringkat pemerintah semua dia bagi tahu. Tapi dah tak mau dengar cakap, dia kata awas jangan pergi lagi, nanti akan diancam. Kena ancam terus, betul berlaku. Pasal dia pegang begini lah. Dia dihancurkan rumah-rumah maksiat. Jadi orang takut nak pergi. Jadi orang Islam ada kesedaran, takkan aku nak mati kat tempat orang minum arak, tempat orang menari bogel, separuh bogel. Ini dia. Maka sebab tu orang Islam tak nampak. Sebab 2 kitab tu dibaca. Kitab yang penuh syarat dengan hadis-hadis palsu. Setiap kata dia, Muslim hendaklah membuat penilaian ketika maksiat dilakukan. Sebab tu kena ada ulama. Ulama tu ni dia akan nilaikan maksiat ni kategori dia macam mana. Dihapuskan cara macam mana. Itu pentingnya institusi ulama. Dalam kitab tak ada ni, saya tambah lagi. Contoh seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menangkap orang yang mabuk dan dibawa kepada Nabi. Dan disuruh supaya dia disebat. Itu contoh satu kisah. Dalam kitab ni tambahan. Jadi dia nampak orang mabuk masuk rumah, tangkap terus. Dia bawa kepada Nabi. Habis tu tanya Rasulullah, nak kena sebat tak sebab dia mabuk? Jadi Rasulullah tak berbuat demikian. Kenapa? Tidak ada bukti yang dia mabuk sebab kerana minum arak. Dia rujuk kepada Nabi dulu. Dia kata Rasulullah sebab pasal apa dia mabuk? Mungkin dia minum arak. Nabi kata memang aku nampak dia mabuk, tapi bukti dia minum arak tak ada. Takut-takutlah tertelan Panadol 1 kotak ke. Mana tahu kan? Agak-agaknya bila dia telan Panadol, tak ada air lain, minum Coca-Cola kan. Pening lain macam. Dia ingatkan balik rumah tu balik rumah orang kan. Dia kata Ibn Abbas lain macam dia orang ni kan. Tangkap bawah depan Rasulullah. Itu adilnya Islam. Dia tak kata tengok-tengok orang ni mabuk dah sebat. Betul kita tak tengok orang tu hayang buat kereta, ni mabuk ni kan. Mungkin dia pening. Mungkin dia ngantuk. Tapi agak-agak juga lah kan. Kalau dah lain macam tu berhenti tengok kencing kat tayar tu, ni confirm mabuk lah kan. Ini kencing pun kat tayar. Itu dah lain macam kan. Sebab cara orang ngantuk, orang mabuk kita tahu. Tapi itulah. Betul juga pasal pernah berlaku tu kan. Kisah ni saya baca tu betul juga, saya ingat kan. Masa pukul 3 pagi tu balik-balik tengok ada orang kereta tu hayang. Saya kata ni mabuk. Tak boleh ustaz, mungkin dia ngantuk. Betul dia tak cakap kan. Betul. Kan mungkin dia ngantuk tapi lain macam tu hayang kan. Kita pun biasa ngantuk kat kita kan. Itu lain macam tuan kan. Sebab itulah para dan hadirat sekalian, tengok kan Nabi sebagai rujukan zaman dulu untuk sahabat tahu hukum macam mana. Maka itulah zaman sekarang tak ada Nabi dah, tinggal para ulama. Ulama tu sendiri dia akan membuat satu ukuran, membuat satu ketetapan hukum dan fatwa bagaimana maksiat dilakukan dan bagaimana cara pencegahan dia. Ini maknanya bukanlah kita kena buat semua cara macam tu, tidak kan. Ada cara lain kita buat, demonstrasi, tak setuju kan, kita hantar memorandum, kita buat cara. Yang penting usaha nak mencegah mesti ada. Cara macam-macam cara. Itu kita kena faham, tak mestinya kita nak letak bom kan, pergi serang, tak mesti. Maknanya usaha nak mencegah kena ada. Jangan kita asyik ajak orang buat makruf saja. Kita kena ajak juga orang cegah mungkar. Itu silap kita hari ini. Kita banyak cerita benda-benda yang ajak orang makruf tapi kita lupa nak cegah mungkar. Kita pun bela. Apa cara dia ustaz? Kan? Apa saja ruang cara yang ada. Sebab itu pentingnya ada kuasa politik dan berpolitik. Jangan kita kadang-kadang ceramah politik tak penting tuan-tuan. Politik keduniaan. Sekali ada telefon bunyi. Macam mana? Pahang ke Kelantan menang? Jangan sibuk bola pun dunia juga. Itu tak apa Syekh, ni harus sama tak. Bab bola tak apa pula. Sokong bab bola tak ada masalah, tapi sokong politik tak nak. Nampak? Ini silap kita. Kan? Pasal kadang-kadang setengah-setengah budak-budak kita hantar sekolah agama. Kadang dia kata ustaz kata tadi dia cakap tak penting politik. Yang penting ialah akhirat, ialah agama. Kan? Tapi time bab bola cerita kan main lagi, kan? Duduk kat kedai kopi, duduk saf depan sekali tu tengok bola. Ini bukan dunia ke ustaz? Ini harus. Ini dunia. Ini kadang nonsen juga kan. Ini Nabi kata tadi. Dia cakap benda yang tak buat.
Cerita bab dunia, bab politik dunia. Tapi bila orang politik bagi followers, dia duduk depan juga. Tu kan. Tu dia kan. Ni dia. Bila politik tolak, bila orang politik bagi duit, dia ambil juga. Kan? Kita memang kita ambil, memang kita orang politik lah. Kan? Kita ambil. Baik. Contoh yang lain, tak boleh dicegah perkara yang dianggap khilaf ulama. Ada juga perkara yang khilaf ulama tak boleh. Nampak? Contohnya kalau kita kata tengok orang isap rokok. Isap rokok tu kan dulu memang sekarang haram. Dulu dia ada fatwa makruh. So kita ambil rokok tu, kita tonyoh muka dia. Tak boleh lah, pasal benda khilaf. Kan? Macam orang kamera ambil gambar kan. Ada ulama kata haram ambil gambar, dia kata harus. Dia tak boleh. Ya? Benda-benda khilaf tu, maka tak boleh cegah, hanya boleh dinasihat untuk memberhentinya, jangan melakukannya itu saja. Tengok, kalau haramnya itu secara ijma', nas Quran dengan sunnah secara qat'i jelas, maka itu tak boleh lagi dah. Macam arak, zina, judi, itu je kan. Tapi benda-benda yang lain yang kita masih lagi difatwakan ulama khilaf saja masa itu, maka itu tidak boleh kita terus buat macam mana tindakan yang disebut dalam kitab ni. Pergi hapuskan dia dengan cara kekasaran. Dia tak boleh begitu tuan-tuan. Baik. Apa yang disebutkan di atas telah diisyaratkan oleh Ibnu Abidin beberapa kalimah. Katanya dalam kitabnya Asy-Syarah, kata dia Al-Mukabir, dihuraikan sesuatu. Al-Mukabir maksudnya lah mengambil secara terang dengan jalan paksa. Macam peragut lah. Kan? Peragut. Sesat dia curi depan mata orang, dia mesti dirampas. Maka pada masa itu, kalau orang nampak dia, ramai-ramai orang pukul dia. Atau walaupun sampai dia meninggal dunia. Ataupun kau tanya orang tu, kenapa kau pukul sampai meninggal dunia? Ya, kalau dia bangun, dia tak balik, dia ada senjata. Kami bertiga, kami tangan kosong, dia pakai senjata. Contoh gitulah. Maknanya pada masa perkiraan tu kena ambil kira juga. Pasal orang yang bertindak tu mungkin dia akan fikir risiko. Ataupun geng dia balik, dia repeat balik, dia dendam dan umpamanya. Qus'at tariq, maksudnya jika seorang berjalan dan dia dapati ada seorang perompak, maka dia boleh membunuhnya biar perompak itu tidak merompaknya, malah merompak orang lain. Nampak? Dia nampak dia rompak orang lain. Ini adalah bertujuan membebaskan manusia dari kejahatan dan gangguannya. Dia tengok orang sedang merompak, kan? Katakanlah orang tu merompak pakai senjata, kan? Api contohnya. Dia halakan muncung senapang ke pistol dekat orang yang mangsa tadi. Dia tak ada senjata api, kan? Yang dia ada senjata kayu, senjata tajam. Dia pergi pukul orang tu sampai luka ataupun cedera ataupun mati pada masa itu atas dasar kerana dia tidak ada senjata yang berapi, orang ada senjata api. So dia kata, baik aku bunuh dia sebab takut dia bunuh kita balik dan dia boleh mencederakan orang lain. Biarlah satu mangsa saja yang mati daripada ramai jadi mangsa dia. Jadi itulah atas dasar tu dibolehkan. Tapi kalau dia tak ada autoriti, dia keluar agak pistol, dia boleh tangkap. Mana kau dapat pistol ni? Mana lesen dia? Satu hal juga kan. Ni sebab itulah saya akan sebut tadi, contohnya contoh senjata-senjata yang bukan senjata api, contoh senjata tajam. Tu kalau senjata api itu kena rujuk pada undang-undang negara memiliki senjata api dan seumpamanya. Sebab tu di Yaman kurang jenayah. Sebab senjata api itu boleh dipakai dengan syarat ambil lesen. Pergilah mana-mana aja. Betul, orang tak ada rompak bank. Ya, kalau rompak bank keluar, tak payah panggil polis pun orang boleh tembak. Kan? Masing-masing ada senjata api. Itu dia. Ya? Baik. Jami'ul kabair. Jami'ul kabair. Maksudnya seluruh pelaku kesalahan besar. Dosa besar lah. Jami'ul kabair. Seluruh dosa-dosa besar. Mereka termasuk ahli sihir. Ahli sihir pun sama juga. Ahli sihir itu boleh dibunuh kalau dia didapati bersihir. Kan? Dengan sihirnya itu dia bunuh orang, santau orang dan seumpamanya. Lepas tu kalau apa hukum kita beramal dengan satu amalan, kalau kita terkena sihir atau keluarga kita pakai juga amalan-amalan yang dibenarkan syarak. Patah balik kepada orang yang bersihir itu, banyak orang kata boleh ke ustaz? Ni hukum dia boleh, tapi yang orang kita dia ragu juga, kan? Lepas tu dia hukum qisas, dia panggil qisas. Dia bunuh balas, kan? So kita tak tuduh siapa yang buat, tapi kita doa pada Allah Ta'ala, ditakdirkan Allah Ta'ala makbulkan doa kita, yang bersihir tu mati. Tengok-tengok mati keras lain macam, muka hitam, badan semua hitam. Dia pun heran, kenapa dia mati lain macam je? Rupanya dia dapati dia sendiri yang melakukan sihir, nak buat macam mana? Dipatah balik. Apakah amalannya ustaz? Tak boleh bagi tahu. Sampai khatam kitab suruh kita belajar, insya-Allah. Ini dia. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tuan-tuan kena nanya dengan orang, ni amalan dia tuan-tuan, ya.
Pukul 3 pagi bangun tidur. Bangun tidur tuan-tuan, solatlah taubat 2 rakaat dulu, istighfar 100 kali. Ya, dosa kita tak tahu kan. Ni kita ingat kita bersih tak ada dosa langsung, ada dosa tuan-tuan. So 100 kali kita istighfar. Kemudian mohon taubat, ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Aku banyak buat dosa. Semalam anakku kahwin sanding, ampunkan dosa sanding tu ya Allah. Kan? Tapi tahun depan besok seorang lagi kahwin, aku buat lagi. Tu ya Allah tak ampun dosa tu. Itu tak ada ampun dosa tu kan. Kita merungut kan, aku dah hamal macam-macam ustaz ajar tadi. Yalah. Kan? Orang Hindu saiz S dia punya pelamin, kita triple XL kan. Kan? Jadi dosa tu macam-macam kan. Mohon taubat pada Allah, nyesal, berazam tak nak buat lagi. Bangun pula 2 rakaat lagi solat tuan-tuan. Solat apa tuan-tuan? Solat hajat. Lepas solat hajat tu, kita buka Quran, carilah surah Ar-Ra'du. Surah yang ke-13 dalam Quran. Nama dia surah Ar-Ra'du, surah guruh. Surah ke-13. Baca sebanyak 31 kali. Ayat 31. Bukan surah satu surah. Ayat 31 je. Dibaca 31 kali. Kemudian setiap kali baca doa. Ya Allah Tuhanku, aku dianiayai. Kan? Dikatakan aku ini disihir. Kalau betul ya Allah, kau patahkan balik sihir ini kepada orang yang melakukannya ya Allah. Itu ulang balik ayat tu, baca kali kedua. Habis baca, doa lagi. Itu ikhtiar kita saja. Kalau ada rezeki, adalah. Tak ada, tak adalah. Teruskan lagi buat. Orang tak bayar hutang boleh juga. Kan? Tak bayar hutang, kita kenal orang kan. Ya Allah, si Polan ni lihat sungguh bayar hutang. Kan? Jadi ya Allah, aku dah nuntut tak nak dibayarnya, padahal dia bukan orang susah, dia orang senang. Maka ya Allah, kau berilah kesedarannya untuk dia bayar hutang. Ataupun dia menganiaya aku, memfitnah aku ya Allah. Kan? Maka kau berilah hukuman yang setimpal dengan kehendak kau, dengan kebijaksanaan kau ya Allah. Aku serah kepadamu. Ni tuan-tuan. Kan? Kebiasaannya orang yang melakukannya, pukul 3 pagi dia tidur, kita bangun berdoa, itu terkejut daripada tidur. Berpeluh-peluh. Itu dia. Tu yang orang kata, kenapa kau ni mengigau ke, kena sampuk ke? Padahal bukan mengigau, bukan kena sampuk. Kan? Memang betul-betul Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Akhirnya dia akan terkejut nanti tuan-tuan. Sama ada pagi besok tu dia minta maaf ke, dia pulangkan duit kita balik ke, bayar hutang kita dan seumpamanya tuan. Ni dia. Tu bolehlah diamalkan. Tapi dah kalau kita kata, boleh ke ustaz? Tak bid'ah ke? Kalau kita beriktikad betul bid'ah, jangan buat. Kalau kita rasa nak buat, buat. Itu je. Sebabnya bid'ah ni dalam ibadat saja. Ini dalam bab apa tuan-tuan? Bab kita berubat, bertashaffi. Maknanya tuan, al-mudawah, berubat. Kita berubat lah, maknanya kita kena sihir, kita disihir oleh orang. Apa cara dia tuan-tuan? Tu cara dia. Kita minta pada Allah dalam bab ini supaya dia boleh dihukum semula. Orang kena sihir tuan-tuan sebenarnya. Dah kena sihir ke belum kena sihir ke? Tu nasihat. Bangun tidur, sapu muka dengan tangan tu, baca doa kan. Nabi Subang kan, kesan tidur masa tidur. Keduanya tuan-tuan, ambil air tu masuklah hidung. Sedut kau kuat 3 kali, buang kan. Syaitan keluar dari hidung kan. Itu keluar dari bilik air, ambil 7 biji kurma, makan. Kan, tanpa kumur-kumur dulu. Kurma paling bagus ajwa. Kan? Kalau tak ada ajwa, beli biasa je lah. Makan 7 biji. Lepas tu barulah pergi gosok gigi tadi. Nak mandi ke mandi, ambil uduk, solat tahajud dan umpamanya ataupun solat subuh. Itu je. Amalkan selalu, insya-Allah. Yang belum terkena, insya-Allah terprotek dengan sendirinya. Kalau yang dah kena, dia akan berkurang. Kan? Ni tuan-tuan. Sihir ni tuan dahsyat. Kan? Dahsyat tuan-tuan. Sihir ni macam-macam jenis. Itu sihir santau. Kena sihir tuan-tuan, lemah tenaga batin. Dia bukan lemah, memang tak ada langsung batin. Zahir je ada. Ini tuan-tuan. Ada kes gitu tuan-tuan. Kan? Kesian tengok. Kan? Dia walaupun dia berkahwin tuan dah 9 bulan. Isteri ni masih lagi diistilahkan anak dara. Bayangkanlah. Tuan fikir sendiri. Kan? Masih lagi anak dara. 9 bulan. Apa nak buat tuan-tuan? Ada sebab ikut sunnah Nabi. Kita hari ni sebab tak ikut sunnah. Jadi punah. Kan? Ikut sunnah. Sunnah ni kita pandang dia hebat. Kita pandang, sunnah Nabi biasa je kan. Ini hebat sunnah Nabi. Kata bila kita ni tuan ada gangguan, kita akan merasakan sunnah Nabi tu tak ada apa-apa. Kalau kita
kuat dengan jiwa kita, dengan rohani kita, sunnah Nabi ni kita appreciate, kita rasa hebat sunnah Nabi SAW, insya-Allah amalkan. Ini Nabi bagi panduan macam-macam caranya tuan-tuan. Cuma tadi yang bacaan surah Ar-Ra'd itu bukan daripada Rasulullah, ni semua amalan para ulama saja. Tu kena beringatlah. Kan macam doa akhir awal tahun juga, itu bukan sunnah. Itu ulama-ulama je yang suggestkan saja, tak buat pun tak apa. Itu kata tadi. Kalau amalan tu tuan-tuan tak buat pun tak ada masalah. Cuma i'tiqad kita itu amalan orang-orang dulu. Sebab tuan, selagi mana kita menggunakan Al-Quran, menggunakan jalan yang betul, maka dia panggil syar'i, boleh digunakan oleh hukum syarak. Itu saja tuan-tuan. Kan? Tak ada apa-apalah sangat. Yang kadang-kadang kita duk cerita bid'ah dalam bab ibadat. Betul kan? Tapi bila sakit jumpa Tok Bomoh juga. Itu dah berdoa namanya kan. Baik kita gunakan kaedah cara Islam. Jumpa Tok Bomoh. Jumpa siapa? Jumpa tu ada satu kiai tu, dia buat macam mana? Bedah batin. Itu confirm sihir. Kan? Kiai tu dia pakai kopiah je, letak serban satu sini kan, kau pakai kiai. Padahal kat kampung dia dekat Sumatera, tetap pakai kain hitam tu, setanjak dia, kan? Sini kain kuning, lambang keris. Lambang keris lah, pakai keris. Kan? Kat Malaysia lambang keris lah, sana pakai keris betul. Lambang keris kan. Ini dia. Kena hati-hati lah tuan-tuan kan. Ini dia. Baik, kemudian perompak. Perompak tu maknanya kesalahan besar, dosa besar. Pencuri, ia mencuri. Pelaku homoseks, ni dipanggil liwat. Dan khinak. Khinak ni maknanya kaki gaduh. Khinak, ain hujungnya, khinak. Yang berbahaya, yang tak boleh dihalang kecuali dengan bunuh. Ni gangster ni. Sekali dia gaduh bawa parang ramai-ramai. Kita pun ramai datang buat parang kan. Ni dia. Baik. Ada dalam kitab saya tengok, dia ada tambahan kata Said Hawa, kata dia, aku berkata wattabarrujud da'irul ladzi narahu fi asina minal kabair. Aku berkata, kata dia. Dan bertabarus ad-da'ir. Tabarus ni mana dedah aurat melampau. Dia panggil dedah aurat melampau juga yang kita lihat zaman kita hari ni. Dia kata termasuk dosa besar. Itu pun sama juga. Kan? Dosa besar. Maka kena ada suatu badan khas, amar makruf nahi munkar. Tengok orang perempuan bermakeup berlebihan, memakai pakaian yang menjolok mata, boleh ditangkap, disaman dan seumpamanya. Macam berlaku di Aceh tu kan. Walaupun bertudung tapi dia pakai seluar yang ketat, kena saman. Kan? Jadi dia akan rasa serik, kan? Nak keluar rumah tak akan pakai gitu. Yang lelaki bawa perempuan, bonceng, dia tahan, dia tanya, ni mahram ke bukan kan? Maka dia saman. Itu dia. Kan? Jadi orang takut nak buat benda-benda gitu, sebabnya kesemua itu dijaga dan diawasi. Al-a'winah ialah kumpulan tertentu atau pembantu-pembantu, yakni orang-orang yang berusaha mendapat kuasa pemerintahan dengan melakukan kerosakan. Dia lebih kurang macam burah lah, penderhaka. Kerajaan tu dah Islam, dah adil, laksanakan perintah Allah, tiba-tiba dia jatuhkan pemerintah itu. Macam mana berlaku di Mesir? Jadi orang tak faham. Orang kata, biarkanlah dia rampas kuasa. Kan? Mursi tu kan reti merintah, hafal Quran. Kita nampak yang macam tu. Kita tak nampak ada tak dia menyeksa rakyat dia. Ya, sebab itu bila lepas saja Mursi menang, dia benarkan orang berniaga kecil-kecil, kaki 5. Kan? Buat niaga, tak apa, yang penting kau ambil lesen. Jangan dihalang rakyat nak mencari rezeki. Kan? Kedai besar juga, kedai kecil. Kedai besar, orang belanja duit besar. Tapi kalau kedai kecil-kecil, untuk orang belanja duit kecil. Jadi tuan-tuan, hidup kita belum lagi sampai taraf sesusah orang-orang di Mesir. Kalau kita sampai taraf begitu tuan-tuan, itu yang benda RM1, umpama tuan minta kurang sampai 50 sen, tak pernah sabar kan. Tapi kalau kat Mesir biasa tuan-tuan. Benda RM1 dia minta 60 sen. Betul lah kat Mekah, orang Mesir selalu kena maki dengan orang Arab Saudi. Kan? Itu dia. Benda serial pun kau minta 60 sen lagi juga. Ini memang serial paling murah. Itu tuan-tuan, itu biasa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka dah biasa hidup susah gitu tuan-tuan. Kan? Dia bukan senang macam kita. Kan? Kita masih boleh lagi. Itulah kita kalau minyak naik boleh lagi kereta berjalan. DST tuan-tuan masih boleh makan. Kan? Yang kali ke-14 jangan tipu lagi. Kalau tipu lagi memang hebat macam kita. Ini dia. Dah 3 boleh kali dah kena tipu. Kan? Baik. Di dalam risalah Ahkam As-Siyasah. Ahkam As-Siyasah ni maksudnya hukum-hukum politik yang dihimpun oleh An-Nasafi, Syekhul Islam. Telah ditanya mengenai hukum bunuh al-a'winah, az-zalamah, itu kan az-zalamah, az-zalamah, orang-orang zalim, dan as-su'ah. As-su'ah ni maknanya orang-orang yang melakukan huru-hara lah, ataupun melakukan kerosakan.
Baik, dia panggil su'ah. Di masa tidak ada pemerintahan, waktu fatrah. Okey. Katakan waktu pemerintahan, katakan kerajaan tu dijatuhkan, kan? Digulingkan ataupun meninggal dunia. Tak lantik lagi pemerintah, akan berlaku huru-hara. Itu dia kata yang berlaku sekarang ke Iraq begitu. Sepadan, Syria, Iraq, kan? Masa dia tak ada pemerintahan dia, ada juga berlaku di Mesir begitu. Maknanya waktu tu ada juga orang merompak mencuri, ambil kesempatan. Berlaku di Syria tuan-tuan. Tanya orang Syria sendiri pun, mujahidin tu macam-macam. Ada mujahidin betul, ada yang palsu. Dia kata dia mujahidin, kan? Dia masuk kedai orang, dia kata jangan masuk, jangan rampas-rampas barang ni. Ini haram. Rupanya dia rampas, dia buat dia rampas tu, dia rampas dia pakai. Kan? Jadi orang pun takutlah, dia buat senjata. Rupanya dia bukan mujahidin, dia memang mujahad. Kan? Bukan mujahidin, dia mujahad. Kan? Jadi dia rampas harta-harta tu, jadi orang nampak dia ni yang merosakkan nama mujahidin tuan. Ini saya dengar orang Syria yang cerita. Jadi sebab tu orang keliru. Banyak sangat mujahidin. Rupanya mujahidin tu satu je, yang lain semua mujahad. Kan? Ni tuan-tuan. Ya. Jadi diorang ni yang jahat. Jadi masa tu kalau kata kita nampak orang-orang yang jahat ni, maka kita boleh melakukan tindakan hatta walaupun membunuh mereka tu sendiri. Di Mesir tu yang bahaya tu bila katakan lepas kerajaan tu jatuhkan, kan? Masa dulu berlaku revolusi, orang-orang yang dekat penjara keluar tu yang bahaya tu, dia akan masuk rumah orang merompak. Itulah pada masa tu tak ada polis, tak ada askar, kalau ada pun tidak menyeluruh, maka kita boleh menjadi orang yang bertindak untuk menghapus kemungkaran-kemungkaran tersebut sebab dia akan membahayakan orang lain. Jadi apa fatwa dia? Dia jawab harus dibunuh. Mana boleh dibunuh mereka sebab mereka berusaha melakukan kerosakan di muka bumi. Ada orang mengatakan mereka tidak buat demikian di zaman fatrah. Ada kata pula setengah orang dulu tak buat. Zaman fatrah, zaman tak ada pemerintah dulu. Dia menjawab mereka tidak buat itu adalah kerana keperluan saja, darurah. Dia tak buat sebab dia kata dianggap darurah. Mana keperluan? Maknanya kalau ada pemerintah, mereka pasti akan buat seperti yang kita saksikan. Sebab tidak ada pemerintah, maka waktu itu darurah. Waktu itu perlu mereka tidak bertindak sebab takut boleh bawa pada huru-hara. Dah rakyat yang ambil tindakan, maka darurah pada masa itu tak boleh buat. Kecuali kalau ada pemerintah. Sekiranya mereka ditangkap, mereka boleh beritahu pemerintah. Dia kata sebab aku tengok tak ada orang yang berkuasa nak menghalang mereka, kami ambil kuasa itu sekejap sebagai volunteer menghapuskan kemungkaran itu. Maka mungkin dia dapat perlindungan daripada pihak pemerintah. Dan dia menyambung lagi, kami pernah bertanya kepada Syekh Abu Syuja' mengenai hal itu. Dia menjawab harus membunuhnya dan diberi pahala kepada pembunuh itu. Ada setengah ulama kata waktu tak ada pemerintah itu, maka mereka boleh buat. Mereka boleh buat dan diberi pahala. Dan kata Ibnu Abidin sebagai mengkritik fatwa An-Nasihi yang mengatakan wajib membunuh setiap mu'zi. Tadi kita belajar tadi kan, yang mula tadi. Dia kata kalau orang buat rosak, perosak, pengganggu orang secara jelas depan mata, maka dia boleh dibunuh. Bahkan wajib dibunuh. Orang lawan pula pendapat dia, dia kata apa? Dia mengatakan boleh jadi maksudnya lah wajib ke atas imam. Pemerintah lah. Dan timbalan siapa dia? Dia lantik polis, askar, penguatkuasa. Sedangkan orang lain hukumnya harus. So, kesimpulannya hukumnya wajib pada pihak yang berkuasa, tapi hukum pada orang awam harus sahaja. So kita pegang ni lagi selamat. Sebab itulah pentingnya kuasa diberikan kepada orang-orang yang ada kuasa, kan? Tapi kalau dia salah guna dengan rasuah, boleh dia biarkan berjalannya kilang haram, berjalannya perniagaan yang haram, benda yang memang dah haram dibenarkan juga berjalan, maka puak-puak ni macam mana nak buat lagi? Itu kita fikirkan balik tadi, itu penting tadi. Kuasa diserahkan kepada orang yang adil, yang beriman. Maka dia akan lantik orang-orang yang beriman untuk menjadi para penguasa. Mungkin satu masa besok tuan-tuan, diletakkan syarat ketua polis mesti orang BA Al-Azhar, kan? Seperti Madinah, kan? Timbalan ni pun sama, kan? Orang bahagian agama UKM ke UM tak ada masalah. Yang penting faham agama. Lepas itu dia didik orang-orang bawah dia, kan? Ataupun memang orang kelayakan menjadi pihak penguatkuasa ke pihak berkuasa polis ni yang menghalang benda kerja mungkar maksiat ni, orang yang belajar agama, faham agama. So dia tak ada nak makan-makan rasuah. Dia nentang kemungkaran, kemaksiatan atas dasar kesedaran agama dia sebab dia sudah belajar. Mungkin juga begitu. Kalau kita bagi orang yang tak faham tuan-tuan, RM5 pun kau sapu, RM10 pun kau sapu, besok naik pangkat RM1 pun dia sapu. Naik lagi pangkat besok RM5 juta pun dia sapu. Jadi siapa yang sapu,
Itu kerja dia tuan-tuan. Safa, yazbu, sapu. Ni susah tuan-tuan. Tanya apa kaedah kau pakai? Kaedah kau pakai membujur lalu melintang sapu. Itu je. Itu je. Dia akan buat alasan macam-macam. Alah, nak ikutkan gaji ustaz, mana cukup ustaz. Itu dia kan. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada tahun depan lah. Ulasan Al-Hujum tu pula. Tahun depan insya-Allah. Boleh tahun depan. Kalau ikut bulan Islam tahun depan. Jadi kita biasa ikut bulan kafir. Bulan kafir lagi 2 bulan lagi. 11, 12 Januari. Ikut bulan Islam tahun depan lah kan. InsyaAllah. Ada soalan tanya insyaAllah. Ada soalan? Ada soalan? Kalau ada soalan, kita... tuan-tuan macam biasa tuan-tuan. Walaupun saya tak jadi mudir tuan, pada mereka-mereka yang ingin memberi sumbangan untuk sekolah kami tuan-tuan, boleh memberikan sumbangan. Dan saya dipahamkan baru-baru ni ada pelajar yang pergi ke Yaman tu punya anak yatim tuan 3 orang. Mereka pun juga memohon juga bantuan. So, bantuan ni sekali tuan untuk tuan-tuan sekolah tahfiz Darul Azhar dan juga untuk 3 orang pelajar yang pergi ke Yaman dan status mereka ni anak yatim. Jadi tuan-tuan, membantu sekolah kami bererti tuan-tuan juga membantu untuk melancarkan lagi proses jihad ta'limi, jihad pengajian, dan mudah-mudahan tuan-tuan dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diterima amalan tuan-tuan itu sebagai infak fi sabilillah. Wallahu a'lam bisawab. Tangguh majlis dengan doa juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ولا تجعل فينا ومن يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tutup. Tak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, insya-Allah selepas solat Isyak nanti kita akan mentang sejadah pergi mengumpul dana menolong ustaz di dalam pengurusan madrasah yang diusahakan beliau dan juga untuk menolong para pelajar yang akan melanjutkan pelajaran di Yaman fi sabilillah. Semoga diberkati Allah. Dan insya-Allah juga selepas solat Isyak kita akan adakan solat hajat, memohon kepada Allah supaya memberi kemenangan kepada perjuangan Islam, insya-Allah.